Assalamualaikum, salam sejahtera dan bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara tajuk utama untuk malam ini. Ini adalah suara rakyat Sarawak untuk terus memperjuangkan hak-hak Sarawak. Seri Aman akan ada 30 menara telekomunikasi. Dan praktikkan baba dalam pendidikan awal kanak-kanak. I hereby declare that the ministerial motion in the name of the Honourable Assistant Minister of Law, State Federal Relations and Project Monitoring and Member for Samariang is unanimously approved. 7 jam bersidang, 47 ahli Dewan berbahas 100% sokongan. Dewan Undangan Negeri Sarawak meluluskan usul bagi dapatkan pindaan yang komprehensif kepada Perlembagaan Persekutuan selepas menerima sokongan sebulat suara anggota Dewan. Usul tersebut dibentang oleh Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Pemantauan Projek Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Ia disokong ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting. Menurut Sharifah Hasidah, Sarawak menuntut beberapa pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan selepas rundingan mengenai MA63 dengan Kerajaan Persekutuan selesai. Selepas dilulus sebulat suara di peringkat DUN Sarawak, apa langkah seterusnya? Ini penjelasan Sharifah Hasidah. Kita telah senaraikan cadangan pindaan kepada perlembagaan yang insya-Allah akan kita bawa untuk deliberasi ke peringkat yang lebih tinggi, ke dalam technical committee, juga ke dalam mungkin select parliamentary committee yang telah dipersetujui untuk ditubuhkan oleh Menteri Undang-Undang Persekutuan. Turut diluluskan pada Selasa, usul Gesel Kerajaan Sarawak bantah secara rasmi penempatan semula pejabat pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak dari Kuching ke Kota Kinabalu. Usul dikemukakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Lintang Si Chi Hau. Beliau gesa Kerajaan Sarawak ambil tindakan segera melindungi keluhuran Perlembagaan Persekutuan dan melindungi hak-hak Perlembagaan Sarawak. 23 April lepas, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Latifah Muhammad Taha menerusi satu surat edaran memaklumkan penempatan semula pejabat pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak ke Kota Kinabalu Sabah tidak akan dilaksanakan 1 Mei ini. Surat itu menyusul beberapa hari selepas Pejabat Ketua Menteri Sarawak mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa Kerajaan Sarawak tidak dibawa berunding mengenai perpindahan berkenaan. Menurut kenyataan-kenyataan berkenaan, perundingan itu adalah satu keperluan di bawah perkara 121/4 Perlembagaan Persekutuan. 30 menara telekomunikasi di bahagian Seri Aman akan dibina. Projek ini rancangan Lembaga Multimedia Sarawak SMA di bawah inisiatif SMA 300 dan dijangka siap dibina penghujung tahun ini. Menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat Abdullah Saidul, projek di bawah inisiatif SMA 300 ini menggunakan 100% peruntukan Kerajaan Sarawak. Tambahnya, SMA juga rancang meneruskan pembinaan hub inovasi di setiap bahagian di negeri itu. Tapi kita mengharapkan bahawa dengan pembinaan infrastruktur yang 300 tower di seluruh negeri Sarawak ini, dalam masa yang akan datang akan dapat membaiki keadaan talian telefon dan data kita. Terima kasih. Namun ia akan melihat keperluan untuk membina atau mewujudkan pusat internet komuniti atau dikenali hub inovasi mikro di kawasan tertentu. Ujarnya lagi, inisiatif ini akan dilakukan termasuk di Seri Aman setelah kajian dibuat mengikut lokasi dan keperluan komuniti setempat. Kata Abdullah, soal perkhidmatan adalah bergantung kepada pihak syarikat telekomunikasi. Namun pihaknya akan bincang dengan syarikat-syarikat ini selain bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Operator-operator ini, private operators, sebenarnya mendapat kedudukan khas ataupun USP, Universal Service Provider daripada MCMC. Maka dengan ini juga kita akan sentiasa berurusan dengan MCMC untuk pastikan penambahan baik talian telefon atau data
bukan hanya di dalam kawasan bandar tetapi juga di luar bandar. 682 kanak-kanak tidak berwarga negara direkodkan di Sarawak pada 2016 hingga Mac tahun ini. Angka itu berdasarkan permohonan yang diterima Jawatankuasa Khas Negeri mengenai status kewarganegaraan mengikut perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, inisiatif kementeriannya pandang serius isu tersebut. The formation of this Jawatankuasa Khas Kewarganegaraan under Article 15A of the Federal Constitution at state level has improved substantially in terms of the processing time to grant citizenship for children below 21 years old. Ini kerana sekiranya tiada status warga negara, hak golongan ini dalam pelbagai perkara akan terus dinafikan. Bukan sahaja daripada aspek pendidikan, malah ia turut menafikan hak mereka untuk bekerja dan menerima bantuan daripada kerajaan. Berita baik untuk yang nak balik bergawai. Nantikan selepas ini. Kita pencen tu, kita masih menyumbangkan, kita masih membantu khidmat parkir dan kita pula sebagai apabila kita pencenkan, kita masih membuat khidmat, kita masih menyumbang dari segi tenaga tetapi segi idea menyalurkan. Tamat perkhidmatan dalam polis bukan bermakna tugas berbakti kepada masyarakat berakhir. Itu gesaan Pengerusi Persatuan Bekas Polis Malaysia PPPM Cawangan Sarawak, Kaunselor Benjamin Gersit Jais. Katanya ahli PPPM masih boleh bekerjasama dengan polis dalam membantu membendung masalah jenayah di sesuatu kawasan. Pesara polis katanya mampu memainkan peranan seperti waktu bertugas dahulu dengan menyumbang segala pengalaman bagi memupuk aspek keselamatan di kawasan sekeliling mereka. Beliau merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Bekas Polis Malaysia Negeri Sarawak ke-42 di Kuching. Tubuh komuniti bersatu dalam kalangan usahawan. Ini untuk pastikan golongan usahawan dapat berkongsi manfaat dalam pelbagai perkara selain memacu ekonomi negeri. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mahu semua rakyat Sarawak tanpa mengira bangsa maju bersama-sama dalam perniagaan. Beliau berucap pada majlis perasmian The Space oleh iCube Innovation pada Selasa. Kerajaan juga sedang merancang strategi untuk jadi lebih praktikal dalam membantu masyarakat berbilang bangsa agar terlibat dalam perniagaan. Bersih awal, bersih akhir atau BABA. Program ini diadaptasi dari amalan Osoji dalam pendidikan awal kanak-kanak di Jepun. Tujuannya untuk terap nilai kebersihan dalam kanak-kanak dari peringkat awal. Kata Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Awal Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah, program ini turut mendisiplinkan mereka untuk menghormati alam, manusia dan persekitaran. It is an extension of the pilot project that we have done in the classroom. Tahun lepas 5 buah sekolah termasuk bukan sekolah, 5 buah taska telah dipilih sebagai project apprentice termasuk taska pengerusi Persatuan Pengasuh Berdaftar Sarawak ini. Program Perintis BABA edisi pertama itu dilakukan dengan kerjasama Persatuan Pengasuh Kanak-kanak Berdaftar Sarawak yang melibatkan 12 prasekolah di Sarawak tahun ini. Antara prasekolah yang akan melaksanakan program itu adalah masing-masing melibatkan 3 prasekolah di kawasan Dalat, Bekenu dan Miri. 21 pelajar merasai pengalaman dan pendedahan baru mengenai kepentingan seni dan budaya dalam kehidupan. Program Budi at Seni Sarawak 2019 bertujuan beri penerangan, penerapan dan pendedahan kepada dasar kebudayaan, kebangsaan, nilai-nilai murni, budi bahasa, patriotik dan semangat kenegaraan. Bagi Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak, Abdul Muttalib Abdul Rahman, program itu juga bukan hanya mampu membentuk sifat kepimpinan dan jati diri, malah turut meningkatkan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah.
program ini sengaja kita memilih pelajar-pelajar sekolah sebab untuk menjadikan penerapan awal budi ataupun nilai-nilai murni terhadap pewaris bangsa Malaysia. Jelas beliau, pelajar-pelajar yang terlibat dalam program tersebut bukan sahaja hebat dalam seni, bukan sahaja hebat dalam akademik, tetapi mereka ini juga akan menjadi pelapis dan pentadbir negara. Selain itu, Abdul Muttalib turut menyatakan hasrat untuk meneruskan program Budi Ed Seni ini ke sekolah-sekolah menengah di sekitar Kuching dalam tempoh terdekat ini. Antara sekolah-sekolah yang terpilih adalah Sekolah Menengah Matang Hilir dan Sekolah Menengah Setampin. Pada masa akan datang dalam sebulan atau 2 bulan lagi akan pergi pula ke sekolah-sekolah menengah lain yang untuk mencari ataupun mencapai objektif yang disebutkan. Sarawak nak jadi pengeluar hasil tani terbesar di Malaysia menerusi transformasi pertanian. Puspen Sarawak tidak ketinggalan untuk turut menyumbang. Antara langkahnya beri pendedahan kemahiran teori dan praktikal penanaman secara vertigasi kepada pelatih. Dengan kerjasama Kerajaan Sarawak, Lembaga Pelawat Puspen melahirkan pelatih berkemahiran dalam bidang vertigasi. Projek telah bermula sejak September yang lalu. Selain dari vertigasi itu, di mana kita telah untuk first project kita dan the second phase will be coming soon. Ya, satu gerakan untuk sudah ini pelajar-pelajar lah di Puspen itu, dan selainnya kita ada perancangan lain. Beliau berkata demikian sempena Majlis Perasmian Penuaian Hasil Projek Tanaman Cili dan Rock Melon secara vertigasi di Puspen Kuching. Hasil tanaman akan dijual kepada pembeli yang buat tempahan awal. 2 syarikat Sarawak terima anugerah kecemerlangan industri 2018 anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI 19 April lalu. Syarikat Cheetah Information dan Amalgama Ted Plant Engineering masing-masing mendapat anugerah sektor perkhidmatan dengan perolehan pendapatan antara 20 hingga 50 juta ringgit. Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia, Dato' Abdul Karim Tun Abang Haji Openg berharap kemenangan ini jadi pencetus kepada kemajuan syarikat-syarikat lain di bumi Kenyalang. So leadership, as you understand, is very important. You lead the organization. You are the one responsible to make sure whatever objectives that we set up, your vision, your mission of the organization is achieved. MPC katanya bersedia beri bimbingan dari aspek pengurusan. Abdul Karim berkata demikian di Majlis Penutupan Bengkel Kepimpinan untuk pengurusan kanan anjuran MPC di Kuching. AirAsia mengumumkan penerbangan tambahan lewat malam bersempena musim perayaan Pesta Menuai dan Hari Raya Aidilfitri. Jadi buat orang ramai, inilah peluang untuk pulang ke kampung halaman untuk bersama orang yang tersayang. Tambang rendah tetap tersebut bermula pada harga RM149 dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak, manakala tambang ke Sabah bermula pada kadar RM199. Dalam pada masa yang sama, AirAsia juga akan menawarkan tambang rendah untuk laluan terpilih ke Sabah dan Sarawak untuk perjalanan antara 27 Mei dan 30 Mei 2019. Terdapat lebih 115,000 tempat duduk tambahan disediakan AirAsia dalam tempoh perayaan ini. Dan laporan itu tadi mengakhiri Awani Sarawak untuk hari ini. Kita berjumpa semula esok. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.